1 Korintus 7. Sekarang aku akan membincangkan masalah yang kamu tulis kepadaku. Jika seorang lelaki tidak berkahwin, hal itu baik, tetapi supaya tidak tergoda untuk melakukan perbuatan yang cabul, lebih baik setiap lelaki mempunyai istri masing-masing, dan setiap wanita mempunyai suami masing-masing. Seorang suami harus memenuhi kewajipannya sebagai suami kepada istrinya, dan seorang istri harus memenuhi kewajipannya sebagai istri kepada suaminya. Masing-masing harus memenuhi kewajipannya kepada yang lain. Seorang istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya yang berkuasa atas tubuhnya. Begitu juga seorang suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya yang berkuasa atas tubuhnya. Janganlah saling jauhkan diri dalam hubungan sebagai suami istri, kecuali kedua-dua belah pihak bersetuju, dan hanya untuk sementara waktu, supaya masing-masing dapat berdoa dengan tekun. Tetapi setelah itu, kamu harus melanjutkan hubungan sebagai suami istri. Dengan demikian, iblis tidak dapat menyebabkan kamu berdosa, kerana kamu tidak dapat menahan nafsu. Aku mengatakan hal ini bukan sebagai perintah, melainkan sebagai nasihat. Sebenarnya, aku lebih suka jika kamu semua menjadi seperti aku. Tetapi, setiap orang sudah menerima kurnia yang khas daripada Allah. Seorang mempunyai kurnia ini, dan yang lain mempunyai kurnia itu. Kepada mereka yang belum berkahwin dan kepada wanita yang sudah menjadi balu, inilah nasihatku. Lebih baik kamu tetap hidup sendirian seperti aku. Tetapi, jika kamu tidak dapat menahan nafsu, maka berkahwinlah. Lebih baik kamu berkahwin daripada nafsu berahi kamu berkobar-kobar. Kepada mereka yang sudah berkahwin, beginilah perintahku. Sebenarnya, bukan aku yang memberikan perintah ini, tetapi Tuhan. Seorang istri tidak boleh meninggalkan suaminya. Tetapi, jika seorang istri meninggalkan suaminya, dia harus tetap tidak bersuami, atau dia kembali kepada suaminya. Seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Kepada yang lain, aku berkata begini. Ini nasihatku sendiri, bukan nasihat Tuhan. Jika seorang lelaki Kristian mempunyai istri yang bukan Kristian, dan istrinya itu bersetuju hidup bersama-sama dia, orang itu tidak boleh menceraikan istrinya. Jika seorang wanita Kristian mempunyai suami yang bukan Kristian, dan suaminya bersetuju hidup bersama-sama dia, maka istri itu tidak boleh menceraikan suaminya. Seorang suami yang tidak percaya kepada Kristus diterima oleh Allah, kerana perkahwinannya dengan istri yang percaya kepada Kristus. Begitu juga seorang istri yang tidak percaya kepada Kristus diterima oleh Allah, kerana perkahwinannya dengan suami yang percaya kepada Kristus. Jika tidak demikian halnya, anak-anak mereka akan menjadi seperti anak-anak orang yang tidak mengenal Allah. Sebenarnya, anak-anak itu diterima oleh Allah. Tetapi, jika seorang yang bukan Kristian ingin meninggalkan istri atau suaminya yang Kristian, biarlah dia berbuat demikian. Dalam hal yang demikian, suami atau istri yang Kristian itu bebas membuat pilihan. Tetapi, Allah mahu kamu hidup damai. Hai istri yang sudah percaya kepada Kristus, bagaimana kamu boleh tahu dengan pasti bahawa kamu tidak akan menyelamatkan suami kamu? Begitu juga, hai suami yang sudah percaya kepada Kristus, bagaimana kamu boleh tahu dengan pasti bahawa kamu tidak akan menyelamatkan istri kamu? Hendaklah masing-masing hidup menurut pimpinan Tuhan seperti yang sudah ditentukan Tuhan baginya semasa Allah memanggil dia. Inilah peraturan yang aku ajarkan kepada jemaah. Umpamanya,
jika seseorang sudah bersunat semasa Allah memanggilnya, maka orang itu tidak boleh mencuba menghapuskan tanda sunat itu. Begitu juga jika seseorang tidak bersunat semasa Allah memanggilnya, orang itu tidak usah minta disunat. Tidaklah penting sama ada orang bersunat atau tidak. Yang penting adalah mentaati perintah Allah. Hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup dalam keadaan seperti pada masa Allah memanggilnya dahulu. Jika kamu hamba semasa dipanggil oleh Allah, janganlah hal ini menyusahkan hati kamu. Tetapi jika kamu mendapat peluang untuk menjadi orang bebas, gunakanlah peluang itu. Hamba yang percaya kepada Tuhan menjadi orang bebas di sisi Tuhan. Demikian juga orang bebas yang percaya kepada Kristus menjadi hamba Kristus. Allah sudah membeli kamu dan membayar harganya dengan lunas. Oleh itu, janganlah jadi hamba manusia. Saudara-saudaraku, hendaklah setiap orang hidup bersama-sama Allah seperti dalam keadaan pada waktu dipanggil oleh Allah. Aku tidak menerima perintah daripada Tuhan tentang orang yang belum berkahwin. Tetapi biarlah aku menasihati kamu, kerana oleh belas kasihan Tuhan, aku patut dipercayai. Memandangkan segala kesusahan yang mengancam sekarang ini, aku berpendapat lebih baik seorang lelaki hidup dalam keadaannya seperti sekarang. Jika kamu sudah beristri, janganlah cuba ceraikan istrimu. Jika kamu belum beristri, janganlah berkahwin. Tetapi jika kamu berkahwin, kamu tidak berdosa. Begitu juga jika seorang gadis berkahwin, dia tidak berdosa. Tetapi orang yang berkahwin menghadapi banyak kesusahan, dan aku ingin kamu terhindar daripada kesusahan itu. Saudara-saudaraku, maksudku begini. Kita tidak mempunyai banyak masa. Mulai sekarang, setiap lelaki yang beristri hendaklah hidup seolah-olah dia tidak beristri. Orang yang menangis hendaklah hidup seolah-olah tidak berduka cita. Orang yang tertawa hendaklah hidup seolah-olah tidak gembira. Orang yang membeli barang hendaklah bersikap seolah-olah tidak memiliki barang yang dibeli. Orang yang berurusan dengan hal-hal dunia hendaklah hidup seolah-olah tidak sibuk dengan hal-hal itu. Kamu harus berbuat demikian, kerana dunia dalam keadaan yang sekarang akan segera lenyap. Aku mahu kamu bebas daripada kekhawatiran. Seorang yang tidak beristri akan menumpukan perhatian kepada hal-hal Tuhan, kerana dia ingin menyenangkan hati Tuhan. Tetapi seorang yang beristri menumpukan perhatian kepada hal-hal dunia ini, kerana dia ingin menyenangkan hati istrinya. Akibatnya, hatinya berbelah bagi. Seorang wanita yang tidak bersuami atau seorang gadis yang tidak berkahwin menumpukan perhatian kepada hal-hal Tuhan, kerana dia ingin mengabdikan seluruh jiwa raga kepada Tuhan. Tetapi seorang wanita yang sudah bersuami menumpukan perhatian kepada hal-hal dunia ini, kerana dia ingin menyenangkan hati suaminya. Aku memberikan nasihat demikian, kerana aku ingin menolong kamu. Aku tidak mahu mengadakan larangan ini itu bagi kamu. Sebaliknya, aku ingin kamu melakukan apa yang benar dan patut, serta mengabdikan diri kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Inilah nasihat untuk pasangan yang sudah bertunang, tetapi mengambil keputusan untuk tidak berkahwin. Jika lelaki itu merasa tidak bertindak dengan sepatutnya terhadap tunangnya, dan jika dia tidak dapat menahan nafsunya, serta merasa harus berkahwin dengan gadis itu, hendaklah dia melakukan apa yang dikehendakinya. Dia tidak berdosa jika mereka berkahwin. Tetapi jika seorang lelaki tanpa paksaan sesiapa pun mengambil keputusan untuk tidak berkahwin dengan tunangnya, dan jika dia dapat mengawal nafsunya dengan baik serta tahu
akan apa yang hendak dilakukannya, maka lebih baik dia tidak berkahwin dengan tunangnya. Dengan demikian, orang yang berkahwin melakukan perbuatan yang baik, tetapi orang yang tidak berkahwin melakukan perbuatan yang lebih baik. Seorang wanita yang sudah berkahwin terikat kepada suaminya hanya selama suaminya hidup. Setelah suaminya meninggal, wanita itu bebas berkahwin lagi dengan orang yang disukainya. Tetapi lelaki itu haruslah seorang Kristian. Tetapi wanita itu akan lebih berbahagia jika dia tidak berkahwin lagi. Hal ini pendapatku sendiri, tetapi aku berpendapat bahwa aku dipimpin oleh Roh Allah.